Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 3 September 2021 bersama dengan saya Norsha Mama Amin. Nama timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan sebelum ini sering disebut-sebut untuk dipertimbangkan sebagai Menteri Kabinet, khususnya Menteri Kewangan. Bagaimanapun, kata bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu, banyak hikmahnya dia tidak dilantik dalam barisan Kabinet ketika ini. Memetik laporan utusan Malaysia hari ini, Muhammad berkata tiada isu berbangkit berkenaan perkara itu dan dia berasa lega tiada dalam Kabinet. Katanya bukan mudah untuk menjadi Menteri Kabinet dalam situasi krisis dan sebagai orang nombor 2 parti, beliau akan terus menyokong kerajaan. Sebelum ini, pemuda UMNO mencadangkan Muhammad dilantik sebagai Menteri Kewangan di bawah kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob. Bagaimanapun, Ismail mengekalkan Tengku Zafrul Abdul Aziz bagi portfolio itu. Sementara itu, Muhammad dilihat tidak ingin membesar-besarkan satu rakaman video di mana dia membayangkan ada pihak yang ingin membunuh kerjaya politiknya. Dalam video itu yang dirakam di luar sebuah masjid di Kuala Lumpur, seorang individu membangkitkan kepada Muhammad bahawa namanya tidak termasuk dalam senarai Menteri Kabinet baru. Speaker Dewan Rakyat Azhar Harun mengesahkan pihaknya telah menerima usul Azalina Othman Said yang mencadangkan RUU pemecatan Ahli Parlimen 2021. Bagaimanapun, katanya keputusan belum dibuat untuk menyenaraikan usul itu dalam aturan urusan sidang Parlimen yang bermula 13 September depan. Semalam, Azalina yang juga bekas timbalan Speaker Dewan Rakyat menghantar notis cadangan usul RUU itu kepada Azhar supaya ia dibentangkan pada sidang Parlimen akan datang. Menurut ahli Parlimen Pengerang itu, usul itu adalah selari dengan inisiatif anti-lompat parti yang sedang diusahakan kerajaan dan secara tidak langsung mewujudkan kebersamaan dengan semangat keluarga Malaysia. Melalui akta baru itu, pengundi boleh menarik semula mandat yang diberikan kepada wakil rakyat yang membelakangi mereka. Hak untuk memilih wakil rakyat baru atau mengekalkan penyandang juga akan dikembalikan kepada pengundi. Beliau juga berharap usul itu menjadi titik permulaan untuk memperkenalkan pilihan raya pecat atau recall election. Berita seterusnya, Kementerian Pengangkutan melanjutkan tempoh pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu yang tamat tempoh sah sehingga 31 Disember depan. Perkara itu diumumkan oleh Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong selepas 5 hari beliau kembali ke kementerian itu. Selaras dengan keputusan ini, mana-mana pemilik LKM dan LMN yang telah tamat tempoh sah tidak akan dikenakan tindakan penguatkuasaan dan pematuhan oleh pihak JPJ serta Polis Diraja Malaysia PDRM sehingga 31 Disember 2021. Ini bermakna kenyataan sebelum ini yang dikatakan penguatkuasaan akan bermula pada 1 Oktober tidak akan dilakukan sehinggalah 31 Disember 2021. Sementara itu, katanya kaunter JPJ dan Puspakom akan dibuka dengan kapasiti 100% secara walk-in mulai 6 September dan pengguna tidak lagi perlu membuat janji temu. Pelanggan yang ingin berurusan di kaunter JPJ mestilah mendapat vaksinasi lengkap sebagai langkah berjaga-jaga yang diperlukan bagi menjaga kesihatan dan keselamatan orang ramai, termasuk juga kaki tangan yang bertugas. Pada masa yang sama, pelawat yang juga perlu menunjukkan status risiko rendah COVID-19 menerusi aplikasi MySejahtera. Penyahwartaan Hutan Simpan Kuala Langat Utara akan dibincangkan secara terperinci pada mesyuarat Dewan Eksekutif Negeri minggu depan. Perkara itu dinyatakan oleh pemimpin Pakatan Harapan Selangor hari ini berikutan reaksi dan bantahan orang ramai. Kenyataan media itu ditandatangani oleh pengerusi PKR Selangor, Amiruddin Syari, yang juga pengerusi PH Selangor, pengerusi DAP Selangor, Gobind Singh Dio dan pengerusi Amanah Selangor, Izham Hashim. Ketiga-tiga mereka terdahulu telah bertemu pagi ini bagi membincangkan isu berkaitan penyahwartaan kawasan hutan itu. Isnin minggu ini, Dun Selangor mendengar bahawa negeri itu
telah menyahwarta 54% hutan simpan itu 3 bulan sebelumnya pada 5 Mei. Presiden PKR Anwar Ibrahim sebelumnya memanggil Amiruddin untuk menjelaskan keputusan tersebut dan Menteri Besar itu dikatakan telah bersetuju untuk menangguhkan penyahwartaan itu. Bagaimanapun Amiruddin masih belum tampil untuk mengesahkan penangguhan itu secara peribadi. Sementara itu, PH Selangor juga menyatakan bantahan terhadap cadangan projek Petaling Jaya Dispersal Link PJD Link yang merupakan nama baru untuk projek Kinrara Damansara Expressway yang telah dibatalkan sebelum ini. Good morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat, dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Kita ke perkembangan yang seterusnya. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin hari ini memaklumkan lebih banyak kelonggaran termasuk pergerakan rentas negeri akan diberikan dalam tempoh yang terdekat. Ketika mengesahkan perkara itu, Khairy berkata perbincangan mengenai kelonggaran SOP sedang giat dibuat berdasarkan sains dan keadaan semasa. It's all there, but just give us a bit more time. You all know that buka aja rentas negeri is asking for trouble. We all know this. Just a bit more time. Ada beberapa negeri yang mana masih lagi nilai ambang vaksinasi dia rendah sedikit. By the end of September ni, semua negeri akan sampai nilai ambang 60% lengkap, populasi dewasa lengkap vaksinasi. Selain itu, katanya kerajaan akan meningkatkan kadar pemberian vaksin di negeri-negeri yang masih merekodkan liputan di bawah paras 60%. Negeri-negeri itu ialah Sabah, Kelantan, Kedah, Perak, Johor, Terengganu, Pahang dan Pulau Pinang. Polis mengambil keterangan seorang wanita bergelar Sitah An-Nur yang dikaitkan dengan ajaran didakwa bertentangan dengan Islam, iaitu perjalanan mimpi yang terakhir. Menurut sumber kepada bernama, sepasukan polis mengambil keterangan Sitah, suami dan pengikut rapatnya di rumahnya di Selangor semalam. Bagaimanapun sumber berkata, tindakan wanita itu didakwa menimbulkan kegusaran umum serta mengganggu gugat ketenteraman awam dan boleh dikenakan tindakan mengikut undang-undang berkaitan. Setakat ini katanya perhubungan wanita itu dengan pengikutnya dipercayai adalah secara maya tanpa pertemuan bersemuka. Katanya polis juga telah mengenal pasti identiti sebenar Sitah An-Nur dan sedang memantau pergerakannya. Sebelum ini tular di media sosial apabila wanita itu mendakwa akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah serta mendakwa dirinya berupaya membuat ramalan berkaitan apa akan berlaku pada masa hadapan. Semalam Ketua Polis Negara Akril Sani Abdullah Sani dilaporkan berkata kegiatan wanita itu masih dalam kawalan dan PDRM tidak boleh terburu-buru bertindak kerana perlu mengumpul maklumat lengkap membabitkan jabatan lain termasuk Jabatan Agama Islam. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nusya Mama Amin untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.